Baik, kata musannif, wa wad'ul yumna ala ku'il yusra tahta sadrihi. Meletakkan tangan kanan di atas ku' yusra. Meletakkan tangan kanan di atas ku' yusra, ku' tangan kiri. Ku' tangan kiri iaitu tulang lah, tulang yang mengeringi ibu jari. Kan ada tulang yang timbul ni. Boleh nampak kan? Kan? Ini panggil ku'. Okey, yang ni panggil ku'. Kemudian tulang di tengah-tengah ni, pergelangan tangan ni, kan ada tulang tu yang menjadi pemisah antara tangan dan juga lengan. Itu panggil ar-rusghu. Kan? Dan belakang tu, belakang daripada pergelangan tangan tu kita panggil sa'id lah. Kita panggil lengan. Jadi sunat dia meletakkan tangan kanan di atas ku' tulang yang mengeringi ibu jari tu. Kita letak tangan kanan tu di atas tulang tu. Atas tulang yang ada pada tangan kiri tu. Dan kaifiat yang disunatkan tu dia sebut di dalam syarah. Dia kata wa kaifiyatuhu al-masnunatu, dan cara meletakkan tangan kanan ke atas ku' tangan kiri yang disunatkan tu, an yaqbidal musalli bi yaminihi ku'a yasarihi wa awwalas sa'idi wa ba'dar rusghi. Dia yaqbid. Kata apa? Genggam. Orang yang solat tu dia genggam dengan tangan dia ku' dia. Ku' tangan kiri dia, tulang yang mengeringi ibu jari tu. Dan dia genggam awal lengan dia, awal sa'id, dan juga sebahagian pergelangan tangan tu, tulang di pergelangan tangan tu. Macam ni lah. Kan? Tak gini. Jadi dia pun nampak dia genggam sikit dia punya sa'id dia. Lepas tu dia letak wa yadha'a, dan diletakkan yadaihi, kedua-dua tangan dia tu tahta sadrihi, di bawah dada dia, wa fawqa surratihi, dan di atas dia punya pusat. Macam ni. Ini malah mazhab Syafi'i lah. Kan? Itu kaifiyah yang masnunah. Masuk dalam sunat-sunat hayat. Jadi ingat balik, ada 4 perkara besar kan dalam solat ni. Rukun, syarat, lepas tu sunat ab'ad, dan juga sunat hayat. Rukun, syarat ada 2, syarat wajib dan juga syarat sah. Kemudian sunat ab'ad, dan yang keempat sunat hayat. Beza sunat hayat dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau kita tinggal sunat sujud sahwi. Sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi. Yang ni masuk dalam sunat hayat. Kemudian watusannu at-takbiratu lilintiqalati, dan disunatkan takbirat, disunatkan takbir untuk berpindah. Maksudnya sunatkan takbir untuk berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Ghaira takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Kenapa dia kecualikan takbiratul ihram? Sebab takbiratul ihram tu wajib, rukun, kan? Li'annaha, kerana ia takbiratul ihram itu ruknun, adalah rukun, kama taqaddama fi arkanis salat, seperti mana yang telah lalu pada rukun-rukun solat. Sebab tu dia kecualikan takbiratul ihram. Jadi takbir-takbir ketika kita nak berpindah pindah rukun tu dinamakan takbir intiqalat lah, takbir pindah rukun. Dan disunatkan untuk kita memanjangkan takbir tu. Kata syarah, wa yusannu maddu takbirati hatta yasila ila ruknil muntaqali ilaihi. Disunatkan memanjangkan takbir-takbir tersebut sehinggalah orang yang solat itu sampai kepada rukun yang ia berpindah kepadanya. Wa in ata bijalsatil istiraha, walaupun dia datangkan dengan, atau dia datang dia buat duduk istirahat, walaupun dia datangkan dengan duduk istirahat. Jadi sebelum kita nak naik ke rakaat seterusnya tu, kan, kita akan duduk istirahat dulu kan. Kita sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu kita sujud. So, jadi sebelum kita naik, dalam mazhab kita sunat kita duduk istirahat. Kadar dia sat je, kan. Kita duduk, lepas tu kita naik balik. Walaupun dia datangkan dengan duduk istirahat tu, maka waktu tu dia
dia panjangkan takbir dia. Allahu akbar sampai naik atas. Sebab apa? Sunat dia panjangkan takbir tu li'alla yakhluwa juz'un min salati an dzikrin, supaya tidak kosong satu juzuk pun daripada solatnya daripada zikir. Sebab dalam solat tidak disunatkan untuk diam. Tidak disunatkan untuk diam. Hatta ketika imam dia saktah, kan imam kan disunatkan lepas dia baca Fatihah tu dia diam sebentar kadar Al-Fatihah untuk bagi peluang kepada makmum makmum baca Al-Fatihah. Jadi saktah apa ni Muhammad Sayyidina Muhammad waktu tu imam kita kata dia disunatkan dia diam. Dia diam dengan mana dia tidak membaca jahar. Dia tidak memulakan bacaan yang dia nak baca bagi makmum tu dengar tu. Waktu dia tunggu tu disunatkan untuk dia sibukkan diri dengan bacaan. Waktu dia tengah kita kata waktu saktah tu disunatkan untuk dia sibukkan diri dengan bacaan. Sama ada ayat Quran ataupun zikir-zikir. Tak ada masalah lah. Afdalnya dia baca ayat, tapi dia tak kuatkan dah, dia tak nyaringkan dia punya suara. Itu juga ketika rukuk. Ni kadang-kadang makmum. Bila imam rukuk lama, makmum biasanya dia akan baca 3 kali ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, lepas tu dia berhenti. Imam tak habis lagi. Imam masih lagi rukuk. Jadi waktu ni disunatkan untuk makmum dia tambah bacaan tasbih dia tu. Tambah 5 kali. Imam tak naik lagi, tambah 7 kali. Tak naik lagi, tambah 9 kali. Tak naik lagi, tambah 11 kali. Bagi ulama kata cukup sampai 11 kali je. Bagi ulama kata lebih pun tak apa. Sebab 11 kali itu adalah sebanyak-banyak witir. Dia ambil kat situ lah. Bagi ulama kata tak, yang tu berkait dengan witir je. Adapun dekat tasbih waktu kat rukuk ni tak ada masalah. Ataupun dia boleh tukar zikir-zikir yang lain. Banyak zikir-zikir dalam rukuk kan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kan, itu pun antara zikir-zikir pada rukuk. Jadi tak disunatkan diam dalam solat. Kita kena pastikan setiap juzuk daripada solat kita tu dipenuhi dengan zikir-zikir lah, zikir-zikir, doa, bacaan. Baik, tadi dia kata sunat kita memanjangkan takbir intiqalat tu. Takbiratul ihram sunat juga ke? Kata syarah, wa amma takbiratul ihram fayundabul isra'u biha. Adapun takbiratul ihram maka disunatkan kita segera ataupun cepat dengannya, dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak sunatkan mat. Kita tak sunatkan memanjangkan Allahu akbar. Tu tak sunat. Macam mana tengok kat Arab tu kan. Macam tu lah. Kalau kat sini, kalau kat tanah Melayu ni biasanya panjang. Kan? Mudahlah kita nak jumpa. Bukan tak ada pendek tu, ada aja, tapi nak jumpa panjang tu mudah. Kan? Sebab biasanya depa nak niat tu jadi dia jadi lama kat situ. Dia tak disunatkan panjang dekat takbiratul ihram. Dia panjang ni bahaya sebenarnya. Kan? Hukum dia tu tak disunatkan dah. Lepas tu dia agak bahaya, dia boleh mencederakan makmum. Cederakan makmum macam mana? Maksudnya memudaratkan makmum lah. Sebab lagi kita takut ada makmum yang yang cepat. Dia pun bila kita takbir tak ada habis lagi, dia pun sibuk dah angkat takbir lah. Jadi syarat takbiratul ihram, takbiratul ihram ni, salah satunya takbir makmum mestilah berlaku selepas takbiratul ihram imam. Tak boleh satu juzuk daripada takbiratul ihram makmum tu dilakukan sebelum takbiratul ihram imam habis.
Dia mesti lepas imam habis bar tu barulah boleh makmum sebut Allahu Akbar, angkat takbir. Jadi kalau lah tak habis lagi baru Allahu Akbar tak sebut lagi, makmum dah Allahu Akbar, angkat takbir dah. Waktu ni solat makmum tak jadi. Kan? Tu kata cedera mudarat solat makmum tu. Cuma biasanya kalau orang kita ni dia akan tunggu imam. Orang kita ni akan tunggu imam, tapi orang Arab ni dia laju. Kan? Perasanlah bila jadi imam tu kan. Dulu dia pun agak lewat juga dulu, Allah duduk panjang kan. Kita tak dah habis lagi, orang dah habis dulu dah, makmum dah takbir dulu dah. Kan? Jadi takbiratul ihram tidak disunatkan. Dalam mazhab kita tidak disunatkan. Kemudian wa yusannul kunut, disunatkan kunut li imamin, bagi imam. Kalau dalam matan tu, dan kunut, sunat kunut pada i'tidal rakaat yang kedua daripada subuh, dan pada semua solat fardu disebabkan nazilah, disebabkan satu musibah yang turun menimpa umat Islam. Kan? Itu dalam matan. Yang ni kita nak baca sekali dengan syarah. Syarah kata wa yusannu al-kunutu, dan disunatkan kunut li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sembahyang seorang, wa ma'mumin lam yasma' kunuta imamihi, dan makmum yang tidak mendengar kunut imamnya. Jadi kalau kita ikut imam dan makmum ramai, kita duduk belakang dan imam tak pakai mikrofon, kita tak dengar kunut imam, maka pada ketika tu kita disunatkan untuk turut berkunut. Bila ni disunatkan kunut? Fi i'tidali ar-rak'ati tsaniyah. Dia nyatakan mausuf bagi tsaniyah tu, iaitu ar-rak'ah. Ini pada i'tidal rakaat yang kedua, minas subhi, daripada solat subuh. Li hadisi Anasin, kerana hadis Anas, kerana berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Senantiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunut pada solat fajar sehinggalah Rasulullah meninggalkan dunia. Wa yusannul qunutu aidan fi sa'iri ai jami'il maktubati lin nazilah, dan disunatkan kunut juga pada sa'ir. Sa'ir ni dia boleh bawa dua makna. Sa'ir terkadang digunakan dengan makna baqi, terkadang sa'ir digunakan dengan makna jami'. Jadi kat sini syarah dia jelaskan sa'ir kat sini dengan makna jami'. Jadi maksudnya disunatkan kunut pada kesemua solat 5 waktu. Pada semua solat fardu, disebabkan lin nazilah, disebabkan musibah lah, musibah yang turun, yang menimpa umat Islam. Ai inda husulin nawazil wal masaib, ketika berlakunya nawazil wal masaib, ketika berlakunya musibah-musibah yang turun menimpa umat Islam. Li hadisi Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in minal arabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut selama sebulan selepas rukuk. Dia berdoa ke atas. Yad'u ala ni maksudnya doa buruk lah. Kan? Kalau yad'u, lepas tu selepas ada lam, tu doa kebaikan. Ni dia doa keburukan ke atas beberapa kabilah daripada Arab. Kan ada peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar qurra kan kepada beberapa kepada satu kabilah untuk ajakkan Islam kan kepada depa. Akhirnya depa khianat, depa bunuh utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kan. Bila dapat tahu tu, Rasulullah sangat sedih, dan Rasulullah doa selama sebulan, doa kepada kabilah-kabilah tu kan. Kabilah Zakwan antaranya, kabilah Ra'al, lepas tu
Ada beberapa lagi kabilah yang Rasulullah doa ke atas mereka. Wa afdalul kunut, dan kunut yang paling afdal kita duk baca tu lah. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kita baca dengan waqaf kan. Kalau baca tu kita akan sebut hadaita lah. Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka. Itu hamzah tu. Hamzah tak ada kan? Atas alif tu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini kunut yang paling afdal lah. Baik. Wa tahsulu aslu sunnah. Tapi dia tak semestinya kita baca apa ni kunut ni. Cuma nak bagi tahu ni kunut yang paling afdal. Tapi terhasil asal sunnah, yakni asal sunat berkunut tu dapat pahala asal sunat berkunut tu dengan satu ayat kan, dengan satu ayat yang ada padanya doa. Kata syarah wa tahsulu aslu sunnati bi ayatin fiha du'aun. Terhasil asal sunnah tu dengan satu ayat yang ada pada ayat tersebut doa. Tapi dengan syarat in qasadat du'a wahdahu, jika ia mengqasadkan doa semata-mata. Dia qasadkan doa, waktu dia baca ayat, dalam ayat tu ada doa dan dia qasadkan doa tu. Tapi kalau dia tak qasad tak jadi, tak memada. Dan syarat mesti dalam ayat tu ada doa lah. Kan? Tak boleh kalau ayat tu tak ada doa. Kan ada doa-doa yang kita ambil daripada Al-Quran kan. Jadi kita bacalah ayat-ayat tu, ayat-ayat yang ada padanya doa tu, dan kita qasadkan doa. Kalau ayat tu tak ada doa, ataupun kita tak qasadkan doa bagi ayat yang ada doa, maka tidak memada. Itu dia buat taklik nombor 1 tu. Fa in lam yakun fil ayati du'aun katabat yada, maka jika tidak ada pada ayat itu doa, seperti ayat tabat yada, aw lam yaqsidil kunuta bi qiraatil ayah allati fiha du'a lam yujzihi, atau dia tidak qasadkan kunut dengan membaca ayat yang ada padanya doa tu, lam yujzihi, tidak memada. Kan? Li karahatil Quran fi shalah fi ghairil qiyam, kerana makruh baca Quran pada solat pada selain daripada tempat qiyam. Jadi terhasil asal sunnah tu dengan ayat yang ada padanya doa, dan juga terhasil asal sunnah tu bi du'ain, dengan doa. Dengan doa, apa-apa doa, walau dunyawiyan, walaupun doa tu berbentuk doa keduniaan, minta benda dunia. Kan, Allahumma rzuqni malan kathiran contohnya. Di dunia, ya Allah rezekikan aku harta yang banyak kan. Wa ghairu maksur, dan doa tu tak maksur pun. Tak syarat pun doa tu doa yang warid. Doa yang tak warid pun tak ada masalah. Doa sendiri. Jadi terhasil asas sunnah dengan ayat yang ada padanya doa, ataupun kita kata dengan doa lah. Bukan dengan ayat, tapi dengan apa-apa doa. Dan Imam Ramli dia syarat ada sanak. Kan? Biasa kita dengar kan, kunut ni dia ada dua, kena ada dua perkara. Mesti ada doa, dan lepas tu ada puji-pujian. Puji-puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sisi Imam Ramli. Ibnu Hajar dia tak syarat. Ibnu Hajar cukup sekadar doa. Lepas tu kata syarah, washtarata Ramli an yakuna badalul kunuti mustamilan ala du'ain wa thana.
Jadi Imam Ramli mensyaratkan ganti kunut itu dia mengandungi doa dan juga puji-pujian. Seperti Allahumma ighfirli ya ghafur. Allahumma ighfirli, yang tu doa, ya ghafur itu pujian. Itu cukup lah. Kan? Kok lah dia orang kata apa? Kelang kabut ke? Igat masa ke? Dia mengejar masa. Jadi dia pun baca, dia tak mau tinggal kunut sebab dia tahu kunut ni sunat abad. Jadi dia baca yang pendek. Kan? Allahumma ighfirli ya ghafur. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kena ada lah salawat atas Nabi apa semua tu kan. Itu pun masuk sunat abad juga. Dia tak boleh lah semata-mata ada doa dan juga puji saja. Lain-lain tu kena sebutlah juga sebab tu masuk dalam sunat abad. Wa'tamada Ibnu Hajar annahu yakfi du'a'u min ghairi dzikri sana Allahumma firli. Dan Ibnu Hajar i'timad bahwasanya memada doa tanpa sebut pujian seperti Allahumma ighfirli. Wa yusannul kunutu aidan fi witri nisfi Ramadanil akhir. Dan disunatkan kunut juga pada witir pertengahan Ramadan. Witir pertengahan Ramadan yang kedua lah, yang akhir maksudnya. Pertengahan Ramadan, kita Ramadan tu kita bagi dua. Tengah yang pertama dan tengah yang akhir. Tengah yang kedua. Jadi pada witir pertengahan Ramadan yang kedua, iaitu pada 16 Ramadan. Wala yusannu fi witri baqiyatil am 'ala al-mu'tamad. Dan tidak disunatkan pada witir baki tahun tu lah. Kan? Maksudnya selain daripada pertengahan Ramadan tu. Selain daripada 16 Ramadan sampai akhir Ramadan, selain daripada tu baki tahun tu tidak disunatkan halal mu'tamad. Okey. Sambung lagi, wa yaqulu fi ruku', dan ia berkata pada rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan, itu tiga kali. Ini salah satu bacaan pada rukuk. Banyak lagi antum boleh lihat kitab Al-Azkar kan. Imam Nawawi dah himpunkan dah zikir-zikir yang warid pada rukuk, pada i'tidal, pada lepas tu pada sujud. Jadi boleh tengok dan boleh hafal lah dan diamalkan. Kalau imam lama, kita boleh baca ataupun kita baca pada solat sunat kan. Li hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, katanya tak kala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi kata jadikannya ayat tu pada rukuk kamu. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, tak kala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata qala ij'aluha fi sujudikum, jadikannya ayat tu pada sujud kamu. Maksudnya jadikan ayat tu pada rukuk kamu. Ayat awal tu dan ayat kedua ni jadikannya pada sujud kamu. Maksudnya jadikan kandungan ayat tersebut pada rukuk kamu, pada sujud kamu. Kandungan ayat tu surah apa tu? Surah bertasbih kan? Surah bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim.
Ini pun suruh tasbih juga, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sebab tu kita bertasbih, maksud Nabi kata ij'aluha fi sujudikum, maksudnya bacalah kan subhana rabbiyal azim pada rukuk dan subhana rabbiyal a'la pada sujud. Dan makruh kita membaca surah pada rukuk dan pada sujud. Nabi kata aku ditegah daripada membaca Quran kan, daripada ketika rukuk dan juga ketika sujud. Makna lagi dia akan sebut wa yukrahu tarku tasbih, dan makruh kita meninggalkan tasbih. Hatta qalu, sehingga kan para ulama kata man dawama ala tarki tasbih fi ruku' wa sujud saqatat syahadatuh. Sehingga kan ada ulama mengatakan siapa yang sentiasa meninggalkan tasbih pada rukuk dan sujud, gugur syahadah dia. Kan? Jangan main-mainlah. Ini besar benda-benda sunat ni kan, di sisi para ulama. Cuma kita aja kadang-kadang kita kata sunat je kan. Di sisi para ulama kalau kita tengok benda-benda ni besar sebenarnya. Baik, apa makna dia subhana rabbiyal azim? Jadi kalau dalam ayat tu fasabbih bismi rabbika, tapi bila kita nak sebut tu kita subhana rabbi lah, Tuhan aku kan. Sebab tadi suruhan sabbih, suruhan kepada kamu, engkau kepada mukhatab kan, fasabbih bismi rabbika, Tuhan kamu. Jadi bila kita nak sebut tu kita kata Tuhan aku lah, maha suci Tuhan aku, al-azim, yang maha azim. Apa maksud azim? Sekali dia sebut subhana rabbiyal azim ay unazzihuhu an kulli naqsi, maksudnya aku sucikan. Tasbih ni kan kita menyucikan Allah Taala daripada segala kekurangan, iaitu unazzihuhu, aku menyucikannya Allah Taala daripada segala kekurangan. Wal azim, dan mana al azim huwal kamil zatan wa sifatan, iaitu yang sempurna zat dan juga sifat. Zat dan juga sifat. Ini maha suci Tuhan aku yang sempurna zat dan juga sifat-sifatnya. Wa yusannu ziyadatu wa bihamdih, dan disunatkan tambah perkataan wa bihamdih. Tambahan tu ada dalam Abu Daud. Wa yusannu ziyadatu wa bihamdih, makna dia wa bihamdih itu usni alaihi bima asna bihi ala nafsih, aku memuji Allah Taala dengan pujian yang Allah Taala puji diri dia sendiri. Kan? Aku memuji Allah Taala dengan pujian yang Allah Taala puji diri dia sendiri. Jadi kita ni hamba lemah kan, nak memuji Allah Taala dengan pujian-pujian kita sendiri. Kan, kasih sayang Allah Taala, Allah Taala puji diri dia, dan dengan puji-pujian itulah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni faham? Kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah Taala puji diri dia. Kemudian kata syarah lagi, wa aqallu tasbih marratan, sekurang-kurang tasbih tu sekali. Wa tahsulu bihi aslu sunnah, dan terhasil dengannya, dengan sekurang-kurang tasbih iaitu sekali itu terhasil asal sunnah bertasbih pada rukuk dan juga pada sujud. Lakin al-iktisaru alaihi ataupun kita baca lakin al-iktisaru alaihi khilaful aula kan. Tetapi kita memada atasnya, atas sekali tasbih itu hukum dia khilaful aula. Jadi lakin antara tujuan didatangkan untuk istidrak. Apa makna istidrak? Istidrak ni ucapan susulan kan, ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu aw nafyuh. Ucapan susulan yang didatangkan bertujuan untuk menidakkan
apa yang disangka ada atau menidakkan apa yang disangka tiada. Jadi bila kita dengar sekurang-kurang tasbih itu sekali dan terhasil baginya asal sunnah. Jadi boleh jadi kita faham, kita sangka, oh maksudnya sekali pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Tapi dia nak bagi tahu, lepas tu jadi dia datangkan dengan lakin. Tetapi walaupun kita kata sekurang-kurang tasbih itu sekali dan terhasil asal sunnah, tetapi kita memadai atas sekali itu, hukum dia khilaful aula. Menyalahi yang terlebih utama. Dan dia kata lakin al-iktisar alaihi khilaful aula wa kaunuhu salasan adnal kamal, dan keadaan tasbih itu 3 kali itulah sekurang-kurang sempurna. Jadi lazimilah 3 kali. Wa yusannu lil imam wal ma'mum wal munfarid an ya'tiya bihi salasan, dan disunatkan bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang seorang-seorang, dia datangkan dengan tasbih itu 3 kali. Jadi bila kita jadi imam, kita baca 3 kali. Dan bila kita nak panjangkan sikit kita punya rukuk untuk bagi peluang kepada makmum-makmum yang belum turun rukuk, kan? Kita takut kita cepat sangat lagi, kan? Jadi kita pun lamakan sikit. Jadi jangan kita diam. Kita boleh tambah. Kita boleh tambah bacaan tasbih tersebut 5 kali, 7 kali. Wa tusannu ziyadatu anis salasi limunfaridin wa ma'mumin tawwala imamuhu wa imami qaumin mahsurin radu bitatwil ila 11 wala yusannu an yazida ala dhalika. Dan disunatkan tambah atas bilangan 3 tu bagi orang yang sembahyang seorang. Jadi orang yang sembahyang seorang sunat untuk dia tambah lebih daripada 3. Dan juga bagi makmum yang mana imam dia memanjangkan rukuk. Dan juga wa imami qaumin mahsurin, dan imam bagi satu kaum, satu kumpulan manusia yang jumlah dia tertentu, depa tu saja, tak ada orang lain. Kan? Macam kita lah dulu dalam rumah di Sudan tu, rumah Ittihad tu, orang Ittihad penduduk Ittihad tu saja. Penduduk rumah Ittihad tu saja yang sembahyang, tak ada orang luar yang mai. Itu kita kata satu kaum yang mahsur, satu kaum yang kita kata tertentu jumlah dia, dan juga tidak ada orang lain. Adapun surau-surau masjid ni, dia ada orang lain yang mai. Jadi tak boleh lah yang tu. Cukup 3 kali. Ataupun dia nak lebih sikit, mungkin dia agak bacaan dia agak laju, jadi dia boleh tambah lah 5 kali, kan. Jadi sunat tambah lebih daripada 3 bagi orang yang sembahyang seorang, makmum yang imam dia memanjangkan rukuk, ataupun imam kepada kaum yang mahsur, kaumin mahsurin, yang mana depa ni satu kaum yang tertentu ni depa redha dengan tatwil, radu bit tatwil. Depa redha imam tu memanjangkan solat, memanjangkan rukuk, memanjangkan sujud, semua itulah. Jadi disunatkan dia tambah ila 11 sehingga 11 kali. Wala yusannu an yazida ala zalika, dan tidak disunatkan dia tambah lebih daripada 11 kali. Wa yusannu fi sujudi an yaqula al musalli subhana rabbiyal a'la, dan disunatkan pada sujud bahawa orang yang solat itu berkata subhana rabbiyal a'la li hadithi Uqbah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, kerana hadis Uqbah bin Amir yang tadilah, yang lalu yang disebutkan tadi. Wa yusannu ziyadatu wa bihamdih, dan disunatkan tambah perkataan wa bihamdih juga. Wa adnal kamal an ya'tiya bihi salasan, dan sekurang-kurang sempurna ia datangkan dengan tasbih pada sujud itu sebanyak 3 kali. Wa aqalluhu marratan, dan sekurang-kurangnya sekali. Lakinnal iktisara alaihi khilaful aula, sama macam atas tadi, tetapi kita memada atas sekali itu, tapi kita memadai atas sekali itu, hukum dia khilaful aula. Kemudian disebut faedah sikitlah, satu faedah, faidatun.
Faedah ni dia nak sebut apa hikmah kita khususkan perkataan al-azim pada rukuk dan perkataan al-a'la pada sujud. Jadi kata dia faidatun, ini satu faedah, al-hikmatu min ikhtisasil azim bir-ruku' wal a'la bisujud. Hikmah daripada mengkhususkan perkataan azim pada rukuk dan juga perkataan a'la pada sujud, anna sujuda afdalu min ar-ruku'. Bahwasanya sujud itu lebih afdal daripada rukuk. Kan? Sujud lebih afdal daripada rukuk. Sebab pada sujud tu ada padanya, kita kata sehabis-habis tawaduk. Kan? Ada fihi ghayatut tawaduk. Sebab apa kita kata ada padanya tawaduk kat situ? Salah semak. Sebab pada sujud kita meletakkan satu anggota yang mulia, iaitu dahi kita. Kan, kita letak anggota yang mulia tersebut, yang mana kita punya jabhah ni, yang merupakan asyraful a'dha, semulia-mulia anggota, kita letak di tempat pijak kaki-kaki. Kan? Ini sebab itulah dia kita kata dia afdal, afdal daripada rukuk. Dalam syarah hadis pun dia disebut benda yang samalah. Disebut dalam syarah bagi kitab, bagi Sunan Abi Daud ni. Hadis ni dalam Abi Daud. Dia kata wal hikmah fi takhsisir ruku' bil azim was sujud bil a'la anna as-sujuda lamma kana fihi ghayatut tawadhu' lima fihi min wad'il jabhati allati hiya ashraful a'dha' ala mawati'il aqdam kana afdala min ar-ruku'. Fahasuna takhsisuhu bima fihi sighatu af'al. Fihi sighah af'al at-tafdil wa huwa al-a'la bi khilafil azim. Jadi dia kata hikmah pada mentakhsiskan, mengkhususkan rukuk dengan perkataan azim dan sujud dengan perkataan a'la. Hikmah dia adalah bahwasanya sujud tu kerana ada padanya sehabis-habis tawaduk. Ada padanya sehabis-habis tawaduk. Ada pada sujud, perbuatan sujud tu. Sebab apa ada pada perbuatan sujud tu sehabis-habis tawaduk? Kerana ada pada sujud itu meletakkan jabhah yang merupakan semulia-mulia anggota di atas tempat pijaknya kaki-kaki. Jadi sujud itu dia jadi afdal daripada rukuk. Maka eloklah kita takhsiskan sujud itu dengan kalimat, kan, dengan kalimat ataupun lafaz yang yang mana ada padanya sirah. Kita menggunakan kalimat ataupun lafaz yang ada bentuk af'al at-tafdil. Itu perkataan al-a'la tu lah. Al-a'la kan, subhana rabbiyal a'la. A'la tu kan min af'al at-tafdil, sirah yang menunjukkan lebih. Jadi disebabkan sujud ni dia lebih daripada rukuk, maka eloklah, sesuailah kita gandingkan dengan al-a'la yang bermaksud lebih juga kat situ. Boleh faham? Kan dia pakai sirah af'al tafdil. Dan sujud juga Nabi sebut kan, aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid kan. Keadaan hamba yang paling hampir dengan Tuhan dia iaitu ketika mana dia sujud. Tak kata ketika dia rukuk, tapi ketika dia sujud, iaitu ketika mana kita letak semula-mula anggota kita di tanah. Kita menghina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah dia kata hikmah daripada ikhtisas azim bi rukuk dan ala bi sujud. Kata sujud afdal, lebih afdal daripada rukuk. Dan a'la, perkataan a'la tu dia lebih ablagh minal azim, dia lebih mubalaghah daripada perkataan azim.
Maka fajumi'a faju'ila al-a'la lil-a'la. Maka dijadikan yang a'la kepada yang a'la. Jadi sujud dengan rukuk mana yang lebih afdal? Mana yang lebih tinggi? Sujud kedudukan dia. Sujudlah. Lepas tu a'la dengan azim, mana yang lebih mubalaghah? Kan? Yang lebih mubalaghah a'la dah. A'la lebih tinggi. Jadi dijadikan yang tinggi bagi yang tinggi. Iaitu sujud dengan a'la, rukuk dengan al-azim. Dia faham kot lah. Kemudian wayada'u, ni ya, kita habiskan yang ni. Wayada'u fi sujud rukbataihi summa yadaihi summa jabhatahu wa anfahu. Kemudian dia letakkan pada sujud tu, pada ketika nak sujud tu, dia letakkan dia punya lutut awalan, letak lutut dia mula-mula. Summa yadaihi, lepas tu dia letak tangan dia. Summa jabhatahu wa anfahu ma'an. Kemudian dia letakkan dahi dan juga hidung dia sekali. Itu tertib dia lah. Jadi kita turun tu, kita turunkan lutut dulu, lepas tu tangan dulu, lepas tu dahi dan juga hidung. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung dekat kata musannif wa yaqulu baina sajdataini rabbighfirli warhamni ila akhirih. Wallahu a'lam.